Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya nak share cara buat record bacaan tasmid melalui Google Form. Okay, pertama kita pergi dekat button yang ni. Okay, kita ambil form. Okay, dekat sini boleh pilih sama ada nak ambil template yang dah ada ataupun blank. Okay, saya ambil yang blank sebab saya nak letak gambar lain sendiri kat atas. Nak ambil yang template pun boleh change gambar. Okay, senang ambil yang blank. Okay, kita terus pergi tengok contoh. Okay, pertama kita letak dulu title. Contoh record tasmid 3 Azam. Okay, lepas tu dia punya form description. Okay, boleh tulis apa-apa terpulang. Okay, tengok contoh yang saya dah buat senang. Okay, contoh ni yang saya dah buat. Okay, first saya type dulu record bacaan tasmid 3 Azam. Okay, lepas bawah ni description suka hati nak tulis apa pun. Okay, lepas tu tambah, nampak tak button tambah ni, kita add question. Okay, add question. Saya tulis nama murid, ambil multiple choice. Lepas tu senarai nama murid ni dah ada, jadi tinggal copy paste saja masuk dalam ni. Okey, saya terus copy paste semua nama murid kelas saya supaya mudah record trace. Tak adalah kejap budak tu tulis, contoh nama dia Sofia Zara, kejap dia tulis Sofia, kejap tulis Zara. Siapa budak ni? Okey, jadi saya tulis nama siap-siap supaya saya senang trace record. Okay, lepas dah tulis, dah isi nama semua. Okay, kat bawah ni tekan button required. Okay, lepas tu tambah lagi question. Okay, keluar question yang kedua. Dibimbing oleh siapa? Okay, murid akan pilih satu. Ibu, bapa, kakak, abang, diri sendiri, lain-lain. Okay, dekat sini pun kita tulis required. Okay, dekat bawah ni description ni, macam mana kita nak tambah description? Okay, kita nampak tak button 3 bawah ni, kita tekan ada description. Okay, jadi kat sini kita boleh bagi arahan apa dekat budak. Pilih satu sahaja. Okay, lepas dah set dibimbing oleh siapa, tambah lagi question, add question. Akan keluar yang ketiga, tarikh tasmid. Okay, ini saya letak supaya selepas PKPB kita boleh record balik bacaan ni di dalam buku tasmid kita. Okay, habis satu ni saya buat section kedua. Okay, nampak tak ada macam sama dengan ni kat bawah ni. Okay, add section, dia akan pergi ke section 2. Okay, section 2 saya tulis bacaan tasmid. Okay, lepas tu saya add question. Okay, ambil multiple choice, bacaan tasmid. Pilih salah satu tahap bacaan anda. Murid akan pilih sama ada Iqra atau Quran. Okey, dah habis section 2. Saya tambah lagi add section. Pergi ke section 3. Okey, section 3 ni untuk murid yang bacaan Iqra. Okey, bacaan Iqra yang pertama kita nak record budak tu Iqra berapa. Okey, lepas dah kat sini tulis bacaan Iqra, kita ambil tambah section, tambah question. Bacaan Iqra. Okay, tulis bacaan Iqra. Jika bacaan Iqra, pilih salah satu. Okay, pilih Iqra berapa. Okay, required. Semua soalan saya required supaya setiap soalan diisi. Kalau kita tak required, budak boleh next ke soalan lain tanpa jawapan. Okey, lepas tu saya add lagi question. Letakkan nombor muka surat bacaan Iqra anda. Okey, dekat sini short answer. Saya pilih short answer supaya budak terus tulis muka surat berapa yang dibaca. Add question lagi. Saya buat lagi satu question. Sila tekan butang di bawah. Okey, budak semua wajib tekan sini. Sebab saya nak linkkan bacaan Iqra ni selepas selesai semua, dia akan pergi ke submit form supaya dia tak lalu kepada bacaan Al-Quran. Okay, nanti saya ajar. Okay, ni section ketiga, settle. Okay, tambah lagi section bawah.
Add section keempat. Section keempat ni ada bacaan Al-Quran. Okey, tekan bacaan Al-Quran ni. Okey, kita tambah question. Last sekali satu je. Bacaan Al-Quran paling senang lah. Sebab budak cuma letak muka surat berapa saja dia baca. Okey, kat sini budak akan tulis muka surat berapa yang dia akan baca dan rukun ayat. Okey. Okey, dah siap buat semua section. Okey, kita pergi dekat section 2 dulu. Okey, nampak tak kat sini bacaan tasmih, Iqra' dan Al-Quran. Macam mana kita nak budak dah pilih Al-Quran ni, dia terus pergi Iqra' ni, bila dia pilih Iqra', dia terus pergi ke section Iqra' saja tanpa pergi ke section Al-Quran. Okey, jadi kat sini pergi kat titik 3 bawah ni, ambil go to section based on answer. So dia akan keluar tepi ni. Okey, contoh Iqra' tadi kita buat kat section 3 kan. Okey, so budak akan pergi ke section 3. Okey, kita klik section 3. So selepas dia klik Iqra' ni, Google Form ni akan next ke section 3 terus. Okey, apa pula function yang bawah ni? Function bawah ni supaya saya nak dia terus pergi ke submit form. Jadi saya tekan juga go to section based on answer. Saya tambah dekat sini submit form supaya dia tak pergi ke bacaan Al-Quran. Sebab kalau tak buat submit form ni, dia akan lalu ke bacaan Al-Quran. Sebab submit go to section based on answer ni hanya ada dekat multiple choice. Sebab saya cari dekat sini, so answer ni tak ada. Jadi saya tambah je question. So budak akan tekan ni dan terus ke submit form. Itu untuk yang Iqra'. Kalau Al-Quran, senang. Sama juga, bila dia klik Al-Quran, dia akan terus pergi ke section 4, bacaan Al-Quran. Dan last sekali, lepas section bacaan Al-Quran ni, dia terus submit form. Sebab ni dah section yang terakhir. Okey, kita tengok ya. View dia macam mana. Okey, pertama, murid akan pilih nama dia. Okey, contoh Aisyah Humairah. Dia akan pilih nama dia. Yang kedua, dia akan pilih dibimbingi oleh siapa? Ibu. Okey, tarikh tasmih contoh hari ni. 13 hari bulan. Okey, katakanlah dia tak klik. Alamak, dah klik lah pula. Katakanlah dia tak klik, dia tak boleh pergi ke next. Okey, kita pergi next. Okey, bila pergi next, contoh ni dia required kan, contohnya kalau tak klik lagi, kita pergi next. Tak boleh. Dia kena isi dulu semua soalan. Okey. Kalau lah dia Iqra', okey, contoh dia tekan klik Iqra', next. Okey, dia terus pergi ke bacaan Iqra'. Pilih Iqra' kat 2 katakan. Okey, katakanlah dia tak dia letak surat 6. Okey, dia tak tekan yang ni, bawah ni. Kita next. Tak boleh. Maknanya dia mesti tekan juga. Okey, tekan. Alhamdulillah selesai. Next. Okey, terus submit. Nampak tak? Dia tak lalu ke Al-Quran. Okey, bila ini contoh Iqra'. Okey, back. Contoh kalau dia Al-Quran pula. Okey, kalau dia Al-Quran, klik Al-Quran, next. Terus je letak muka surat apa dan submit. Okey. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih. Semoga perkongsian ini memberi sedikit input kepada rakan-rakan.